A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kirami wa ashabihi al-'izam syai'un lillah minna lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi tuan pengurusi masjid kita, barisan jawatankuasa pengurusan dan pentadbiran masjid, Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, tuan-tuan yang hadir bersama pada pagi ini, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berkongsi ilmu kitab yang kita baca, iaitu Mutiara Ihya Ulumuddin, sedikit perkongsian, takut saya terlupa. Kadang-kadang bila dah dikemudiankan terlupa. Ini cerita Jumaat beberapa hari yang lalu, atau bukan Jumaat yang ni. Jumaat yang ni saya sembahyang di masjid Tengku Besar Tampin. Ini Jumaat yang sebelum ni saya sembahyang di Masjid An-Nur. Waktu azan saya masuk masjid, saya solat sunat tahiyatul masjid, sedangkan azan sedang dilaungkan. Timbul isu, maknanya sunat kita menjawab azan lepas tu baru kita solat. Betul, itulah jawapan dia. Tetapi ada keadaan kita tak perlu tunggu azan. Azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ya, kita sunat menunggu azan selesai. Maka lepas selesai azan, kita pun katalah kita masuk masjid, sedang azan dilaungkan, sedang azan berkumandang, maka kita sunat menunggu azan selesai, baru kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, kalau kita belum duduk lagi lah. Begitu juga hari Jumaat, azan yang pertama. Di sini isu dia. Azan yang pertama pun sunat kita menunggu azan. Sebab selepas azan itu memang ada waktu khusus untuk sembahyang sunat. Begitu juga azan subuh. Lepas azan subuh ada waktu khusus, ruang yang diperuntukkan sunat untuk kita sembahyang sunat qabliyah subuh. Hari Jumaat azan pertama, lepas azan
ada waktu khusus kita. Untuk semua orang sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat itu dilakukan. Tetapi kalau sekiranya kita masuk masjid, muazzin sedang azan yang kedua, selepas azan itu selesai, maka khatib akan mula membaca khutbah. Di sini berlaku kita hendaklah menggunakan kaedah fiqh taqdimu aham ala muhim. Hendaklah kita mendahulukan yang lebih utama, lebih penting dari yang penting. Yang terpenting, yang penting, maka terpenting itu lebih kita utamakan. Lepas azan, khatib akan berkhutbah, maka hukum mendengar khutbah adalah wajib. Menjawab azan sunat. Maka bila azan sedang dilaungkan, selepas azan kedua tu habis, khatib akan naik khutbah, akan mula khutbah. Sebab itu saya bila masuk masjid pada waktu berkenaan, saya terus sembahyang. Terus sembahyang solat tahiyatul masjid walaupun azan sedang azan. Sebab lepas azan itu tidak ada ruang lagi dah untuk sembahyang sunat. Maka lepas habis azan, khatib terus mula berkhutbah. Hukum mendengar khutbah hukumnya wajib. Maka saya mendahulukan untuk mendengar orang yang wajib daripada saya nak dengar azan, jawab azan. Lepas selesai azan, saya pun sembahyang sunat, khatib mula khutbah. Di hukum fiqh je begitu tuan-tuan ya. Adapun waktu yang lain begitu, azan yang pertama hari Jumaat, ya, kita sunat menjawab azan. Sebab selepas itu ada ruang untuk kita sembahyang sunat. Begitu jugalah azan di waktu-waktu yang lain, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wallahu a'lam. Khatib tengah baca khutbah, juga kita sunat sembahyang sunnatul masjid, tapi hendaklah direngkaskan. Yang sunat tu mungkin kita sebab wajib ni. Apa sunat nak sembahyang sunat? Apa yang sunat langsung sunat? Baca surah. Ya? Yang wajib baca Fatihah. Maka direngkaskan. Kita sembahyang hanya membaca Al-Fatihah. Sunat membaca ayat itu kita boleh tinggalkan. Sebab wajib nak kejar. Betul berlaku zaman Nabi, sahabat sembahyang, maka Nabi kata ringkaskan. Maksud ringkas itu ambil yang wajib-wajib, yang sunat jangan kita ambil, nanti panjang perginya. Allahu a'lam. Kita masuk pada kitab kita Mutiara Ihya Ulumuddin. Kitab saya ni bab yang ke-11 hingga yang ke-17. Kita masuk pada muka surat 498. 498. Cantik pula apa muka surat pagi ni. Jangan menunggu tuan-tuan. 498 ini adalah section yang telah dibatalkan semalam. Mana lelaki tidak boleh menggoda isteri orang. Itu yang ada. Semalam dah dibatalkan. Maknanya lepas ni lelaki tidak menjadi kesalahan menggoda isteri orang. Saya pening tuan-tuan. Pening saya ni. Section 498 iaitu tidak boleh ataupun menjadi satu kesalahan bagi lelaki luar, bukan suami dia, lelaki menggoda isteri orang menjadi kesalahan. Semalam telah pun dibatalkan. Bila dibatalkan maknanya siapa-siapa lelaki menggoda isteri orang tidak menjadi kesalahan. Wallahu a'lam. Hak-hak kaum, kerabat dan keluarga. Pagi ni kita berkongsi ilmu yang paling dekat dengan kita. Hak-hak kaum kerabat dan keluarga. Hak yang perlu kita tunaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, anallahu wa ana ar-rahman khalaqtur rahima wa syaqqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha
batattuhu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Macam tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu qala Allah tabaraka wa taala. Maka itu ciri kepada hadis kursi. Ciri kepada hadis kursi. Jadi hadis kita baca ni ialah hadis kursi. Aku adalah Rahman. Berfirmanlah Allah, aku adalah Rahman. Dan perkataan Rahmi ini adalah pecahan salah satu nama daripada nama-namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang dia telefon saya, Ustaz, dia kata, tolong bagi nama anak saya ni. Tak. Bagi nama cucu saya. Cucu saya kembar, dia lelaki. Anak dia saya mengajar. Di ikon dulu. Dia hafal Quran lah. Anak dia tu hafal Quran. Lepas tu habis dia pelama Quran, dia pergi ke Smuza, Uniza. Smuza lama-lama kan. Uniza. Lepas tu kahwin dengan Terengganu. Belajar sana, jumpa orang Terengganu, kahwin dengan Terengganu. Dapat anak kembar lelaki. Ustaz, dia kata, anak saya apa nama? Dia kata, kamu hafal Quran. Jadi namakan di permulaan surat kamu tu Rahman, Rahim. Nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, dia kata. Dia pun namakan anak dia Abdul Rahman dan Abdul Rahim. Sebab kamu hafal Quran, dia kata. Rahman, Rahim. Jadi maknanya Rahim itu dia kata pecahan salah satu nama-nama ku. Maka itu barang siapa yang mengeratkan hubungan kekeluargaan, barang siapa yang mengeratkan hubungan kekeluargaan, aku akan mengeratkan hubungan dengan orang itu. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis ini hadis qudsi yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih lah. Jadi barang siapa yang menghubungkan silaturahim, maka Allah akan merapatkan lagi hubungan keluarga itu. Tapi siapa yang memutuskan, maka Allah akan memutuskan. Lagi jauh lah. Ya tuan-tuan kan, lagi jauh. Ini satu hadis menunjukkan betapa Allah menjaga sangat hubungan silaturahim. Sehingga kita boleh dalam bab fiqh boleh kita berbohong demi untuk mendamaikan dua orang yang berkelahi. Boleh kita berbohong, tapi objektif dia untuk mendamaikan. Tarwiyah nama dia. Dia tak pergi bohong, tak boleh kazib, tarwiyah. Tapi macam bohong lah. Tapi dalam fiqh dia tak pergi kazib. Kalau kazib kan bohong, tapi pergi tarwiyah. Tarwiyah ni maknanya bohong tapi nak mendamaikan dua orang. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang terbaik? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, atqahum lillah wa awsaluhum li rahimih wa amaruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Sahabat ni sentiasa mencari orang yang terbaik supaya dia dapat mengamalkannya. Supaya dia ditanya, wahai Rasulullah, orang terbaik ni macam mana? Macam anak murid Imam Syafi'i lah. Kan, Imam Syafi'i dia tanya guru dia, wahai tuan guru, orang bodoh ni macam mana? Takut juga, takut dia ni tergulung dalam golongan yang bodoh. Kan, yang tak cerdik. Kan di sekolah kita tu ada, kita kelakang dia kan. Tapi bukanlah kita nak mengiktiraf. Tidak, tapi kita nak memudahkan pendekatan metod kita. Kata Imam Syafi'i, orang yang bodoh ialah orang yang satu ketika dia terasa dirinya tak ada dosa. Tu saat tu dia kata, oh, dia rasa tak ada dosa.
dan dia yakin dia akan syurga. Dia bodoh sebenarnya waktu itu. Itu pandangan neraca Imam Asy-Syafi'i. Jadi maknanya takut juga kita tu, kok kita termasuk dalam pandangan Imam Syafi'i itu. Satu ketika, satu saat, kalau engkau terasa engkau tak ada dosa, dia yakin dia ahli syurga, kau bodoh, dia kata. Wah. Kan? Tapi kalau kita, guru ni lain sikit lah. Tuan. Siapa orang yang terbaik? Wahai Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, yang terbaik ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atqahum lillah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa adalah satu perkataan, tetapi ianya tidak ada mana-mana bahasa dalam dunia ini boleh menterjemahkannya satu perkataan dengan satu perkataan. Satu perkataan takwa dalam bahasa Arab, nak dicari dalam bahasa Melayu satu patah perkataan. Apa dia makna takwa dalam bahasa Melayu? Satu perkataan. Tidak ada. Takut. Takut bukan takwa. Khaufun, takut. Khauf, takut. Takwa tak ada. Sebab itu sahabat Nabi sendiri pun bertanya kepada Nabi, ma huwa taqwa ya Rasulullah? Takwa tu apa wahai Rasulullah? Pun bertanya. Nabi pun menjawabnya tanpa menggunakan satu perkataan, sebab tak mampu untuk menterjemahkan takwa itu dengan hanya satu perkataan. Tapi Nabi tidak mengungkapkan dengan kata-kata. Nabi kata, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali sebut. Takwa tu di sini. Takwa tu di sini. Takwa tu di sini. Kan? Tanya pula Sayyidina Umar. Ada sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni adalah sahabat yang cerdik, pintar. Kepintarannya sehingga Rasulullah mengatakan, kalaulah ada Nabi selepas aku, tetapi memang tidak ada Nabi, nescaya Umar lah orangnya, sebab cerdik. Maka sahabat tanya Umar, wahai Amirul Mukminin, takwa itu apa? Sayyidina Umar pun tidak mengatakan takwa itu dengan satu patah, tapi dia buat ayat perumpamaan. Engkau berjalan waktu malam yang gelap, tak ada cahaya. Jalan yang kau lalu tu banyak duri. Macam mana kau berjalan? Kata sahabat, aku berjalan akan rasa-rasalah, letak kaki, rasa kaki tu sakit, angkat balik dulu. Letak tempat lain pula. Selesa, baru dia letak tempat kaki dia. Berhati-hati dia berjalan. Itulah takwa. Bukan satu perkataan. Sebab itu bila kita naik mimbar, khutbah khatib, kan? Khatib akan kata, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Meninggalkan, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itulah takwa. Takwa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Panjang tu, itu takwa. Ya, jadi kata hadis ini, siapa orang yang paling terbaik? Orang yang terbaik ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Lagi ada lagi, mengeratkan hubungan dengan keluarganya. Yang ketiga, mereka yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya, jadi maknanya orang yang terbaik itu dia bertakwa, menghubungkan hubungan kekeluargaan, silaturahim, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dua benda jangan tinggal. Dia mesti berjalan serentak. Suruh orang buat baik,
mesti kita juga mencegah orang jangan buat jahat. Ini dipanggil dakwah. Apa dia dakwah? Dakwah bukan hanya suruh orang baik buat baik. Dakwah juga ialah untuk kita mencegah orang buat kemungkaran. Mencegah orang kemungkaran. Kemungkaran macam mana? Apa sahaja yang memberikan ianya dosa dan melanggar syariat, maka itulah dia kemungkaran. Hendaklah cegah. Hendaklah kita cegah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, as-sadaqah 'alal miskini sadaqatun wa hiya 'ala dzir rahim isnata sadaqatun wasilah. Ni sedap ni hadis ni. Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah satu ganjaran. Sedekah kepada orang miskin. Orang miskin tu tidak ada hubungan dengan kita, tetapi dia miskin, kita bagilah duit. Ianya sedekatun, merupakan satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada yang ada hubungan kekeluargaan adalah merupakan isnata sedekah. Ada dua ganjaran sedekah. Dan juga mengeratkan hubungan. Sedekah pada orang miskin dapat sedekah. Sedekah pada kaum kerabat dapat 2 kali ganda sedekah. Menunjukkan bahawa Allah sangat menjaga tentang hubungan silaturahim. Menjaga hubungan silaturahim. Sebab itu kalau kita membantu adik-beradik kita yang susah, sebenarnya lebih aula, lebih utama. Lebih utama. Ini lagi dia menggambarkan hadis-hadis yang baik. Pada satu hari Abu Talhah ingin menyedekahkan kebun yang sangat disayanginya. Tuan-tuan sekalian, cerita kalau kita baca bab sedekah dalam para sahabat ni, kita tak boleh buat, tuan-tuan. Tak boleh buat. Ni tengok ni Abu Talhah ingin menyedekahkan kebun yang sangat disayangi. Kita ada kebun, taklah besar benar, seekar je. Musangking ada 3 batang. Sodang buah pun sedang elok tu. Tunggu gugu ya. Dokong pun lobek buah kan. Buah manggo pun ada kan. Manggo pula harum manis. Sayang tak kita? Sayang. Sebab nak tunggu macam tu punya hasil lama kita. Paluh kita bukan sikit keluar tu dah. Kan? Mengulang alik ke kebun tu bukan sekali 2. Macam kita kali 2. Mengulangannya. Tiba-tiba nak sedekahkan. Ni Talhah bin Abu Talhah ni. Ingin menyedekahkan kebun yang sangat disayanginya. Kerana hendak mengamalkan firman Allah. Dia baca Quran surah Al-Imran ayat 92, jumpa ayat tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya baca tuan-tuan ya, saya baca ni. Supaya saya pun tuan ambil pelajaran. Saya pun tak dapat ni lah, baiklah. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat sebenar-benar kebajikan dan kebaktian yang paling sempurna sebelum kamu belanjakan, mensedekahkan sebahagian dari apa yang sangat kamu sayangi. Ini tuan-tuan, bila Abu Talhah baca ayat Quran ni, surah Al-Imran ayat 82 ni, langsung dia pun sedekahkan kebun yang sangat disayanginya. Biasa kebun yang sayang tuan-tuan tentulah memang mahal kan. Kita tidak dah tengok durian musangking tengok ni sampai 5 batang buah ni kita perkenalkan. Siapa nak beli harganya 2-3 ribu. Itu boleh insya-Allah, saya pun boleh buat tu. Sebab kebun tu cantik, bertobeh, pokok pun dah besar, dah berbuah. Luasan dia lebih kurang 1 ekar. Siapa nak beli 250 ribu.
Itu boleh. Tapi nak buat sedekah ni, pagi ni kita baca ayat ni dulu. Tuan kan. Tapi sahabat begitu tuan-tuan. Sahabat ni, saya cuba memahami macam mana jiwa sahabat ni. Kan? Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, sebahagian, bukan sebahagian, ramai di kalangan Syiah mengutuk Muawiyah ini, sehingga ramai di kalangan ahli sunnah wal jamaah, kita orang Islam ni terpengaruh dengan da'iyah-da'iyah yang dilemparkan oleh Syiah kepada memburukkan Sayyidina Muawiyah dengan bersenjatakan hujahnya peperangan dengan Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Muawiyah ini orang sahabat yang paling hebat tuan-tuan. Saya rasa belum pernah berlaku hari ni punya zaman. Kebun dia luas. Dia ada beberapa orang pekerja dia yang sedang memetik buah kebun dia. Tamar. Tamar lah. Kebun tu menunjuk pada tamar, kebun tamar. Maknanya luas lah tu. Kalau tak luas, takkanlah ada beberapa orang pekerja dia memetik buah hasil. Maknanya dia tokoh besar. Hasil dia pada kebun tu. Sebelah kebun itu ada sahabat lain juga sama-sama sedang buah sedang masak. Tiba-tiba pekerja-pekerja Sayyidina Muawiyah ni punya rajinnya terambil lebih sempadan, terambil hasil kebun orang lain. Jadi sahabat ni mengadu pada Sayyidina Muawiyah. Dia kata, wahai Muawiyah, dia kata, pekerja-pekerja kau petik buah sampai kemudian pun dia petik buah tu. Ini aku nak beritahu kau ni, dia kata. Apa kata Sayyidina Muawiyah tuan? Dia kata, minta maaf banyak-banyak. Apa yang berlaku sekarang, kebun aku dan pekerja aku milik engkau. Engkau ambil lah. Ada orang buat tuan-tuan? Hebat Sayyidina Muawiyah. Tapi Syiah memburukkan Sayyidina Muawiyah dengan bersenjatakan berlaku perangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah juga menjadi tahkim. Ini tuan-tuan ya. Ini sahabat satu lagi, Abu Talhah, itu juga. Begitu juga zaman sahabat ramai berlaku yang dia menghadiahkan, mensedekahkan kebunnya, diusahakan cantik, dah besar, dah cantik, dah ranum buahnya, dia sedekahkan. Kita punya budaya, kita usaha tabang-tabeh, kita tanam, cari baju semua ni, bagi baju buah tu kan, dah masak tu, cari pasaran. Tuan-tuan, saya lah cari pasaran. Saya dulu pernah, saya cerita tuan-tuan, saya ternak ikan. Ternak ikan, buat 5 buah kolam, cara komersial. Lantik sifu dia seorang pensyarah daripada UPM, yang memang dia pakai ikan. Sampai mana ada beberapa masjid surau minta saya mengajar, saya kata, dah maaf dah, masa sepenuh. Tuan-tuan sekalian, ustaz bila bersara patutnya bagilah kelas pun tak, ni dah seronok ni. Labu duit tuan. Bila cukup 4 bulan, 5 bulan, 4 ekor sekilo, ada kita sedekahkan. Marilah orang kampung ambil. Tak ada tuan-tuan. Saya dah cari dah. Di Kelang tu dah ada, setiap minggu kita bekalkan ikan. Di Ipoh Perak, seminggu dia nak 1 tan ikan hidup. Mana saya sedekahkan? Saya tak sedekahkan. Sebab kita buat untuk nak dia dah berusaha, kita pun. Tapi sahabat tidak, dia sedekah. Banyak kisah boleh kita baca kan. Lalu Abu Talhah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kebun itu hendak saya sedekahkan demi untuk kaum fakir miskin." Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wajaba
ajruka 'ala Allahi wa aqsimhu fi aqaribik, kata Rasulullah. Wajiblah pahalamu atas Allah dan bahagiakanlah ia kepada kaum kerabatmu. Menunjukkan bahawasanya bila Abu Talhah jumpa Rasulullah, saya ada kebun ni, sayang saya, kebun ni cantik ni, saya nak sedekahkan kepada fakir miskin. Dia kata, bagus tu, besar pahala dia tu, tapi kalau boleh kau tengok dulu kaum kerabat kau. Bukan Nabi nak menghalang sahabat sedekahkan untuk fakir miskin, tapi cuba tengok dulu dalam kaum kerabat kamu ada tak yang susah. Kalau ada susah, bagi dia dulu. Maknanya situ keutamaan. Bukan maknanya tak boleh, tidak boleh. Bukan tak boleh kita kebun tadi yang cantik untuk sedekahkan pada miskin. Bukan tak boleh, boleh. Tapi Nabi bercakap tentang keutamaan. Kalau kita nak sedekahkan benda, mana ia keutamaannya? Kita ada anak buah, kita ada adik, maka keutamaan di situ. Ya, keutamaan di situ. Di situlah dia kelebihan dia. Sebab kalau kepada fakir miskin dapat satu sedekah. Sedekahkan kepada kaum kerabat kita yang susah juga mendapat 2 ganda sedekah. Itulah keutamaan dia. Jadi dibincangkan sini berkaitan dengan keutamaan. Baik, kita masuk tajuk yang kedua. Habis tentang kaum kerabat. Kita masuk hak-hak kedua orang tua dan anak-anak. Yang ni pun kena mengena kita jugalah, orang tua kita kan. Orang tua tuan-tuan, bila ayah kita dah meninggal, macam saya lah, ayah dah meninggal, tinggal mak. Sama juga dengan belah perempuan saya, orang rumah saya. Mentua lelaki dah meninggal, tinggal perempuan, mentua perempuan. Ibu bila suaminya tak ada, hukum wajib itu makan, minum, pakaian, sakit dia, penginapan, keselamatan, wajib tu jatuh pada anak lelaki. Wajib jatuh pada anak lelaki. Tak kira lah anak lelaki sulung ke, lelaki tengah ke, tapi anak lelaki. Tak ada anak lelaki, baru jatuh kepada anak perempuan. Jadi kalau mak di kampung sana terabai, maka anak perempuan belum lagi berdosa. Siapa yang berdosa? Kita ni lah. Kita ni. Sebab wajib, bukannya sunat, wajib sebenarnya. Wajib. Sebab itu kena faham hukum bahawasanya apa-apa sahaja yang menjadi kewajipan bagi seorang ibu itu oleh anaknya, maka ia dipikul oleh anak lelaki. Jadi jangan pula kata, kau lah dokek, dia nak. Tak, tuan. Kalau sekiranya ada kakak kita duduk dengan mak kita duduk dengan dia, sebab mungkin kadang ibu ni dia suka duduk dengan anak perempuan daripada duduk dengan menantu perempuan. Saya terasa tuan-tuan, ajak ke rumah mak 2-3 hari, lepas tu dia pergi duduk rumah perempuan dia. Seminggu 2 minggu dia boleh tahan. Dan kita 2-3 hari lah, lepas tu hantarlah mak rumah kak kau, dah kata. Ya? Kita faham. Sebab kita pun nanti mungkin sampai zaman macam tu. Dia lebih selesa duduk rumah anak perempuan. Menantu lelaki tak apa, tapi anak perempuan, daripada anak lelaki menantu perempuan. Wallahu alam, itu saya yang lihat pada bentua saya pun sama, mak pun saya pun sama. Itulah yang. Dan nenek saya pun dulu sama juga. Dia tak nak duduk dengan menantu perempuan dia, duduk dengan anak mak saya, anak dia. Dia meninggal dengan di rumah. Sedangkan ayah saya menantu dia. Kan? Tinggal mak anaknya yang perempuan, kakak kita. Tuan-tuan, belanja makan pada kita, tak bagi berdosa. Tak apalah, kakak dia ada, biarlah dia tanggung. Tak. Duit kakak tidak ada hak untuk dia nak bagi mak makan. Daripada mana datang duitnya? Daripada anak lelaki, bagi pada kakak. Tuan-tuan ya, wajib tu. Kita kadang ambil mudah je, tak apalah, duduk akak tu, suami ada, kan? Suami bekerja,
makan dia makanlah mak. Tidak tuan-tuan, ambil mulut aniah. Bukanlah kita nak nilai, tapi maknanya datang darah tu, kak ni duit RM100 lah, kau jaga mak. Saya lah balik, saya bincang pada bahasa guru kan. Okey, mak duduk dengan kakak, masing-masing dapat bulan gaji kena bagi dengan kakak. Nak bagi dengan kakak. Sebab apa? Sebab dia telah pun mengangkat. Kalau dia duduk dengan kita, itulah sebenarnya buat wajib kan kita jaga. Tapi duduk dengan dia, maka wajib tak terangkat. Kita kenalah bagi duit. Dan kita tidak ni, kalau akut duit kita ni kan, tak payah dah kat tu kojo dia jaga mak. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birra ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fadnaka. Maksud dia kata, berbaktilah kepada ibumu, ayahmu, saudara perempuan dan saudara lelakimu, kemudian yang terdekat dan terdekat. Disusun tu, ibu tu utama. Berbaktilah kepada ibumu yang pertama kan. Lepas tu ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu. Maksudnya tuan-tuan sekalian, meninggal ayah kita, meninggal ayah kita. Ada adik perempuan belum kahwin, sama ada belajar universiti ke, belajar sekolah ke, siapa punya tanggungan wajib tu? Kita. Saya dulu ingat masa meninggal ayah saya abang yang sulung askar, duduk KL, biasalah duduk KL ada anak. Kakak saya suri rumah, suaminya askar, duduk KL juga. Saya bekerja kerajaan, guru. Bawah saya adik-beradik ramai. Saya 12 orang. Jadi 1, 2, 3, ada lagi bawah tu apa kan? Ada 9 orang kan? Sekolah semua sekali. Semua sekolah. Meninggal ayah saya. Yang abang kata, Eden pun KL, sorry ni dia tu, anak nak sekolah ni. Wajib tu jatuh pada saya. Jadilah pada saya tuan. Maka wajib kepada saya untuk menyekolahkan anak, menyekolahkan adik. Kan? Wajib hukum dia. Bukan main-main tuan ya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah masih diwajibkan atas diri saya untuk berbakti kepada kedua-dua orang tua saya yang dapat saya lakukan setelah keduanya meninggal dunia?" Dah meninggal ni macam mana pelik kan? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wahai Rasulullah. Dulu masa hidup orang tua saya duduk ni, saya jaga dia. Saya jaga dia. Lepas dia meninggal, adakah wajib tu ada daripada saya lagi?" Kata Nabi, "Ya, ada. Ada lagi wajib kamu pada dia. Salatu alaihima. Kamu hendaklah memohon kerahmatan bagi keduanya." Maknanya lepas mayang kena ada doa kita untuk orang tua kita yang telah pun pergi. Wa istighfaru lahuma, dan juga memohon keampunan Allah ke atas orang tua kita. Kita ada lagi wajib tu, ya. Wa inqazu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji-janji kedua mereka. Ada tak janji dia? Kalau ada, tunaikan. Kita lah yang tunaikan. Kan? Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, memuliakan sahabat kedua mereka serta menghubungi keluarga yang tidak dapat dihubungi illa bihima wa ikramu sadiqihima,
melainkan dengan kedua orang tua itu. Maknanya kita kena doakan dia, mohon keampunan dia, kemudian tunaikan janji dia, bayar hutang-hutang dia. Kan kita meninggalkan. Sebab itu bila meninggal saja orang tua kita, jangan rebut harta dia, tapi tengok harta dia untuk bayar hutang dia. Duit ayah kita dalam bank, tengok hutang dia dulu. Saya tuan-tuan, bila katalah mana tahu kan, kalau dengan berhutang kan, berhutang saya catat, tapi alhamdulillah lah bayar lah. Mana tahu dulu kita Malaysia tuan tak lepas hutang, kecuali hutang yang dijamin bayar. Hutang macam rumah kan, kita ada insurans dijamin bayar kan. Jadi hutang-hutang yang kita pinjam dari orang, pada kawan-kawan, saya tulis, saya simpan satu beg tu beg Gisbon. Saya beritahu anak saya, kalau apa berlaku pada abah, tengok beg ni, situ ada saya hutang abah. Sebab hutang ni tuan, jangan main-main tuan. Hutang ni dia tak selesai di sini dan tak selesai di sana. Di sana nantilah diselesaikan hutang ni. Oh, dah meninggal lah, alhamdulillah lah. Dia ada hutang dia tu, tidak meninggal, okey tu. Jangan tuan-tuan. Kita berhutang dengan dia, lepas tu dia meninggal dia kan, alhamdulillah dah meninggal. Apa pula? Aku ada hutang dengan dia, dah meninggal tu, okey tu. No, kita akan bawa nanti depan Allah. Lepas tu saya tulis, itu anak saya, kalau abah mati, buka beg Gisbon ni, situ ada hutang abah. Kan? Berapa tulis, berapa. Dulu saya ada hutang tuan. Saya mengaku saya berhutang lah. Adik-adik ramai ni, meninggal ayah saya, ramai adik-adik ni yang belajar universiti lah, yang sekolah lah. Bila nak sekolah tu, saya gaji saya tuan-tuan, yelah kita pun dah anak juga kan. Ingat lagi cikgu, gaji saya RM1,097 starting. RM1,097 waktu tu lah. Sekarang ni dah 2000 lebih kan, starting dulu. Selalu tak cukup, adik mengadu. Abang saya lah ayah dia, mengadu. Adik bila mengadu tuan-tuan, dalam keadaan ayah tak ada, dan dia tahu saya lah yang bekerja kerajaan, dia mengadu, saya pergi pendirian, saya tidak akan kata duit tak ada. Takkan. Saya pergi jumpa dengan kawan, tu hutang saya RM15,000 tu. RM15,000. Puas nak bayar tuan-tuan. Akhirnya saya ada peluang pergi Mekah, umrah. Umrah tu bukan duit saya tuan-tuan, orang dia nak pergi umrah. Ustaz dia kata, saya nak bawa ustaz pergi umrah boleh tak? Kenapa tak boleh pula? Orang nak bawa pergi umrah. Kenapa pula? Dia kata nanti apa-apa berlaku di sana, ustaz ada, senang saya nak bertanya. Dia bawa saya pergi, dia pergi satu grup dia bawa saya seorang. Pergi. Dia nak bertanya kan. Di Kaabah, saya tawaf sunat. Lepas tu saya sembahyang hajat. Niat saya satu tuan. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku kekuatan untuk melansaikan melunas hutang-hutang aku. Hutangku banyak ya Allah, RM15,000 ya Allah. Tak ada malu-malu depan Tuhan kan. Kau berikan aku kekuatan. Tuan-tuan sekalian, balik tu saya mampu bayar sikit-sikit. Akhirnya selesailah dah. Takut tuan-tuan ya. Hutang. Jadi maknanya kalau hutang ayah kita pun tunaikan juga. Dan juga menghubungkan sahabat-sahabatnya, mana kita baik. Siapa kawan ayah kita, mak kita kawan dia, kita kena berbaik dengan dia. Ya. Kemudian saya nak kongsi sikit lagi. Hadis Nabi dia kata, sesungguhnya sebaik-baik kebaktian ialah apabila seseorang itu suka menghubungi keluarga yang dicintai oleh ayahnya yang telah meninggal. Sebaik-baik kebaktian kepada orang tua, sebaik-baik khidmat kita kepada orang tua kita yang telah pergi ialah kita berbuat baik kepada kawan-kawan dia yang dia sayang. Tentu ada geng-geng ayah kita kan, pergilah kan. Tapi kalau ayah saya ni, saya tengok geng-geng dia dah habis lakon kau. Dulu ayah saya adalah ramailah geng-geng dia kampung tu, kita kenal. Geng memburu dia ada 3 orang geng memburu dia. Ayah saya ni tuan, ayah saya tu kuat memburu kan. Dia memburu geng dia tu. Janganlah 3 orang ni, kalau memburu je 3 orang ni.
Meninggal ayah saya, tinggal 2 orang. 2 orang ni kita kena buat baik. Tapi dua-dua ni pun dah pergi dah. Dah pergi dah. Saya ingat lagi masa arwah saya meninggal, dia meninggal sakit rumah saya, duduk seminggu sakit. Saya datang pada dia, "Bah, abah sebut hutang-hutang abah. Bukanlah nak copetkan dia meninggal, bukan kita nak doakan dia sampai mati, tidak tuan. Kita sebagai orang yang tahu hukum." Saya kata, "Bah, apa hutang abah?" Dia bersebelah. Dia, orang ni sekian, orang ni sekian, orang ni sekian. Saya catat tuan. Ada lagi tak bah? Tak ada lagi dah, tu hutang abah. Sebab dia sakit tuan. Bara hati, stage 4. Bara hati tahap 4. Lepas dia meninggal, saya cari tuan. Saya cari. Cina, ada seorang Cina tu, dia menego tu. Saya pergi petang. Saya kata, "Okay, saya punya abah Ibrahim, dia kenal tak?" "Mana Ibrahim?" "Itu Ibrahim Bayar lah ni." "Oh, ya, kena ingat. Saya punya ayah ada hutang dengan awak 400 lebih." Dia sebut langkah dia tu. "Oh, you ingat Ya, awak punya ayah punya hutang." "Yalah, ayah saya sudah meninggal sekarang. Tapi waktu dia sakit itu dia beritahu. Dia tahu hutang dia dengan awak ada sekian." "Oh, Ahing banyak baiknya orang." Dia kata. Tak apa. Itu hutang kasihan saya," dia kata. "Itu hutang kasihan saya." "Betul okey?" Betul. Itu hutang kasihan saya." Okey, alhamdulillah lah. Kan? Cina kan. Ada soal lagi tu, dia berniaga. Cari-cari, dah tak berniaga lagi dah. Kalau dah tutup. Tanya orang kampung, kat Pilah. Cari tuan. Rupanya dia dah buat taksi. Dia kata, Encik nak cari dia sondang ya. Taksi Pilah tu dia ada situ. Nombor taksi dia ni. Saya tak kenal orang dia. Nama dia disebutlah. Kampung sebut, tapi orang tak kenal sebab saya anak kan. Orang kata, dia ni nombor taksi saya sekian. Encik tunggu ke Pilah, saya pergi Pilah. Tunggu duduk. Ya, orang tanya, "Mana cik?" "Tak ada nombor taksi," saya kata. Bila datang dia, ni nombor dia. Kata, Haji namanya. Ya, saya nama ni. Usup bila apa tak ingat saya dah. Haji ingat ayah saya, Ibrahim ni. "Oh, kenal dia. Di mana dia sekarang?" Saya kata dia dah pergi alam baka. Dah meninggal dunia Haji. Dia saya jumpa ni sebab ayah saya ada hutang dengan Haji 60 lebih ringgit dia. "Cenialah tuan," dia kata. Dia pun dah tak ada. Dia kata, tuan pula dia kata anak yang baik datang jumpa cari saya, dia kata sampai ke sini nak bayar hutang. Saya lansainya lah, dia kata. Tuan-tuan kan? Langsung lansai dah 2 orang. Begitulah tuan. Tanggungjawab anak kepada orang tua. Baik. Sebab hutang boleh menjadi penghalang. Setelah hampir 6 tahun, 7 tahun ayah saya meninggal tuan-tuan, datang seorang hamba Allah di rumah saya. Waktu raya. Dia panggil saya, "Ji," dia kata. Sekejap. Bawa ke bawah pokok. Ada satu pokok rambutan rumah tu. Ni ada kata, "Cik nak cakap dengan kau." "Apa dia cik?" "Abah kau ada hutang dengan cik." "Setahu saya cik, waktu dia sakit di rumah saya minta betul-betul nama hutang siapa disebut jumlah hutang pun ada. Tak ada pula nama cik dah. Memang sebab itu perjanjian cik dengan abah kau. Jangan sebut dengan sesiapa hutang cik dengan ayah abah kau. Lepas itu abah kata sebut nama cik." Wah, dia kata dia kacau ni. Saya tanya habis, dia kata, "Siapa lagi bah? Ubah hutang siapa?" Cakap. Bahasa kata tak ada, itulah dia. Tak ada lagi dah. Nama ada, jumlah pun disebut abah saya. Bila datang dia kata, "Memang betul abah tak ada sebut abah kau. Sebab itu perjanjian cik dengan abah kau." "Berapa hutang cik?" "6,000. Wah, saya kata 6,000. Inilah cik, saya bagi saya masa untuk saya fikir dulu. Saya pun selesai masalah, dia balik lah ni semua rumah dia. Raya kan? Saya kumpul dia balik, saya kata ni cerita dia, ayah abang kita ada hutang 6,000 lagi. Mak saya kata, "Mana ada?
Mak saya kata, tak ada dah, hutang apa abah kau dengan dia. Semua dia balik tak ada. Saya kata, ginilah. Saya kata, kita pakat setuju bayar. Sebab kita tak tahu, kita bayarlah. Kalau betul ayah kita lansai hutang dia 6,000 tu. Kalau tak betul, kita anggap sedekah dan pahalanya dapat bayar kita. Jangan kita fikir panjang. Betul tuan-tuan, adik-beradik saya tuan, adik-beradik ni, sebab saya jaga dia, sekolahkan dia kan. Dia pandang secaya. Aja sami'na wa ata'na lah. Alhamdulillah tuan, kumpulkan duit, bayar 6,000. Wajib tuan-tuan, wajib tanggungjawab. Sebab anak lelaki tadi. Itu tanggungjawab anak. Jadi hadis yang terakhir tuan-tuan, saya nak baca pada pagi ini. Dia kata, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang ayah yang menolong anaknya untuk tetap berbakti kepadanya. Jadi situ kehebatan. Maksudnya ialah seorang ayah tidak memperlakukan anaknya itu sehingga akan menyebabkan anaknya berani melawannya dan berkelakon untuk buruk terhadapnya. Jadi sini ayah kena didik anak, sayangi anak. Bila kita pergi, anak akan sayang kita, sehingga hutang kita pun dia akan tanggung. Kalau sekiranya tuan-tuan, ayah tidak memperanan kepada anak-anak dia, mungkin anak-anak itu benci dengan ayah lama. Tu yang susah tu. Kan? Ayah pergi rumah orang tua, anak datang tengok. Sedih kita tuan-tuan. Bila kita tanya, ada seorang pakcik tu dia kata, memang patut dia kata. Dia lah kata, anak-anak tak tengok saya, memang patut dia kata. Kenapa pula pakcik? Mana boleh? Pakcik duduk rumah orang tua, anak tak datang jenguk. Raya pun dia tak ambil buat balik. Sedangkan anak ada. Tiba-tiba pakcik kata memang patut. Pakcik ni lah cakap, memang patut anak tak datang tengok dia. Patutnya tak patut kan? Tak patut anak tak tengok orang tua dia. Tapi pakcik ni kata memang patut encik, anak saya tak tengok saya. Kenapa? Masa dia kecil dulu saya tak ambil tanggungjawab. Saya tak ambil tanggungjawab. Sekarang dia kata Allah balas pada saya. Memang patut dia tak tengok saya. Inilah dia masalah jadi tuan-tuan. Kan? Hadis Nabi kata, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang ayah yang menolong anaknya untuk tetap berbakti kepadanya. Jadi maknanya kalau nak Allah menggerakkan hati anak kita berbakti kepada orang tua, kita hendaklah menunaikan tanggungjawab sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, itulah antara sebahagian daripada perkara-perkara yang kita kongsikan untuk berbakti kepada saya nak sikit tuan, saya nak habiskan satu ni cerita Sayyidina Muawiyah ni. Saya baca tuan, saya baca je. Sedap ni. Muawiyah bertanya kepada Ahnaf bin Qais, ujarnya, bagaimanakah pendapatmu tentang anak? Ahnaf menjawab, wahai Amirul Mukminin, anak adalah buah hati kita, tulang belakang kita. Kita ini adalah bagaikan bumi yang hina bagi mereka dan merupakan langit yang dapat memberi naungan kepada mereka. Kita juga yang menjadi anak panah yang utama bagi mereka dalam segala urusan yang penting dan kesukaran. Maknanya ayah ni tempat mengadu anak-anak. Oleh sebab itu, apabila mereka meminta, maka berikanlah. Apabila mereka marah, usahakanlah supaya mereka reda dari kemarahan yang menyebabkan kecewaan kepada mereka. Dengan demikian, mereka akan memberikan kecintaan mereka kepada kita, orang tua. Dan engkau akan senang dengan mereka apabila engkau tua nanti. Janganlah Tuhan menjadi kunci ataupun penghalang yang berat dalam perasaan mereka. Kerana jika demikian keadaannya, maka mereka akan bosan melihat hidup kita. Jangan kita dipenghalang oleh dia.
Nanti dia bosan dengan kita kan. Apabila mendengar demikian itu, maka Muawiyah berkata, benar kata-kata engkau itu wahai Ahnaf. Engkau membuat diriku menjadi reda sehingga tidak ada memarahi mereka lagi kerana kemarahan yang ada dalam hatiku ini kerana perbuatan anakku itu. Maka mereka kata, betul cakap kau. Lepas ni dia tak ada lagi nak marah anak aku lagi dah. Tuan sekalian, maka saya tutup kuliah kita pagi ini dengan satu hadis Nabi. Qala Rasulullah SAW, haqqu kabiril ikhwah ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladi. Maksudnya apa tuan-tuan? Hak saudara tertua ke atas saudara yang muda adalah sebagaimana hak seorang ayah ke atas anaknya. Menggambarkan bahawa abang dengan adik, apa yang abang kena buat ke adik, abang kena buat ke adik seperti ayah buat dengan anak. Macam mana ayah buat dengan anak, macam itulah abang kena buat dengan adik, kakak dengan adik. Bukanlah makna perbalahan, bukan permusuhan. Berlaku saja perseteruan, kita menjadi pendamainya. Pendamai itu penting, betul sekalian ya. Ketidak susah nanti. Saya balik Kelantan, keluarga saya dah selesai tuan. Saya kumpulkan adik-adik, saya kata balik belakang, buat family day balik. Ada benda besar. Saya gelar diri saya Alang. Alang ni nak ketiga. Ada benda besar Alang nak cakap. Semua balik tuan. Sebab dia pandang saya ni pertama sekali usia ustaz. Yang kedua, yang bawah-bawah ni semua saya sekolah kan. Jadi sambil nak waktu dah tinggi. Sampai kalau kain dengan suami pun tipu saya. Lang dia kata suami dia. Saya pergi jumpa suami dia. Biasalah. Jadi saya balik. Bila balik tuan, saya kumpulkan ramai. Dia kata, Omak, sekarang Omak buat hebah dengan anak-anak. Tanah Omak senior anak siapa nak bagikan. Buat hebah. Sebab apa? Bila meninggal dunia, anak ramai. Dah meninggal besok, susah nak kontrol. Jadi bila mak ada, mak cakap. Mak cakap, okay, tanah Omak na 3,5 ekar. 1,5 ekar. Ada rumah, Omak nak namakan 5 orang. Siapa dia nama tu mak? Nia. Okey. Buat urusan. Tanah Omak setinggal ada 1 ekar. Omak nak namakan 3 orang. Siapa tu? Nia. Apa urusan? Alhamdulillah tuan selesai. Kan? Baru ni yang terakhir 3 minggu sudah tanah kebun otah. Bukan kebun otah, pokok otah boleh bilang tangan jari tuan. Somak lebih. Kan? Dia bagi pada abang saya dengan adik saya orang. Lepas itu saya kata saya tak nak. Saya kata keluarkan nama saya daripada tu, sebelah orang yang lah. Tuan-tuan sekalian, jadi masa selesai semua. Sampai peringkat geran tukar nama. Tanah ni ada nama dia, ada nama mak saya. Jadi apa tuan-tuan? Sebab itu hebah. Bila meninggal dunia, senang. Dia pun senang. Tuan-tuan sekalian, bila harta tidak diuruskan dengan baik, maka ia nyatakan senang di sana. Sebab itu ada satu hadis Nabi yang saya tak hafal matan dia. Barang siapa meninggal dunia tidak sempat untuk berwasiat, maka ia akan celaka di akhirat. Itu lebih kurang maksud dia. Kita akan celaka di akhirat sebab meninggal dunia tanpa kita apa maksud dia? Menyebabkan harta yang tertinggal itu anak-anak beranak berkelahi. Jadi sebab itu Islam adanya cara penyelesaian, dipanggil hibah. Hibah itu tuan punya harta, dia berhak menentukannya. Bawa anak-anak bincang, okey ni anak. Dan tukar nama, selesai masalah. Tuan-tuan sekalian. Tapi cuma kadang-kala ada orang selun mati lagi tu takkan nak bagi harta. Kan? Nanti macam mana saya dibuang anak. Itu persepsi tuan-tuan. Kalau kita baik jaga anak, insya-Allah. Kan? Sebab takut nanti kita akan mengalami masalah. Bila meninggal dunia, kena difaraidkan. Bila difaraidkan, bab angka berbeza. Duit kita dalam tabung haji ada 1,000. Anak ada 3 orang. Seorang lelaki, 2 perempuan. Pada angka berbeza. Tuan-tuan sekalian. Mungkin anak lelaki dapat 50,000. Anak perempuan 2 orang dapat 25,000, 25,000. Faraid Islam. Syar'i. Tapi anak lelaki dapat 50,000.
Yang dua ni perempuan dapat 25. Boleh kelahi. Sebab angka tu membezakannya. Itu saya mengambil pendekatan hebah. Hebah itu adalah terbaik sebab kita berhak, tuan. Wallahu alam, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah kalau masih aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin.